Nabi pesan kepada kita di akhir zaman ni, bila sebut tentang pendustaan, pendustaan tu bukan hanya pendustaan dalam urusan dunia. Orang bohong ni bukan hanya bohong urusan dunia. Nabi sebut, saya kunu fi akhiriz zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum bi ahadits ma sami'tum antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan muncul di akhir zaman nanti golongan dajjal, golongan pembohong, pendusta. Apa kerja mereka? Ya'tunakum bi ahadits, mereka akan membawa kepada kamu hadis-hadis. Mereka bawa hadis. Mereka cuba lekatkan diri mereka dengan agama. Maka hari ni kita tengok macam-macam orang nak guna label Islam. Ada yang Islam liberal, ada yang Quranis, anti hadis, ada Islam apa? Modernis. Macam-macam jenis Islam. Kita kata kita tak mau. Dan mereka juga bawa hadis. Semalam saya ada sembang dengan seorang sahabat, dia kata cerita pasal anti hadis punya golongan. Mereka cuba nak kata Quran tak sebut tentang kewajipan tutup rambut, sedangkan Al-Quran sebut tentang perkataan khimar. Khimar ni maksud apa? Khimar ni maksud penutup. Tapi bukanlah dia tu anti hadis, maksud kawan dia lah kan. Dia kata kawan dia anti hadis, dia kata tudung tak wajib. Tak disebut dalam Quran. Kita pening juga. Sebab orang Arab zaman dulu, dia faham lebih pada kita lagi. Orang Arab zaman dulu, dia faham lebih pada kita lagi. Dan sebelum ayat hijab tu turun, memang orang Arab tak pakai tudung. Betul apa dia turun? Kan? Khimar maksudnya menutup kepala. Sebab itu Arab dipanggil khamar, kerana dia menutup akal. Maka khimar dia menutup kepala. Bila disebut perkataan jilbab dalam bahasa Arab, tanyalah orang Arab yang pakar bahasa Arab, apa maksud jilbab? Jilbab ialah pakaian yang menutup daripada kepala sehingga ke keseluruhan badan. Itu maksud jilbab. Sebab tu bila Ibn Abbas mentafsirkan ayat illa ma zahara minha, tak boleh perempuan ni menunjukkan pakaian, menunjukkan badan dia melainkan apa yang terzahir. Ibn Abbas tafsir, dia kata al-wajh wal kaffain, muka dan juga pergelangan tangan. Kerana mereka faham jilbab menutup keseluruhan badan, termasuk rambut. Jadi mereka ini cuba nak melekatkan diri mereka kepada Islam, dan kadang-kadang menggunakan dalil daripada Islam. Saya berbahas dengan satu orang anti hadis. Dia guna riwayat kita, dia guna riwayat ulama ahli sunnah. Dia kata kalau betul hadis boleh pakai, pasal apa Abu Bakar bagi bakar kita hadis? Abu Bakar bakar kita hadis 2 kali bakar. So kita sebagai ahli sunnah, kita kena bersedia. Sebab kita bukan hanya berdepan dengan golongan yang jahil, tetapi kita berdepan dengan pendusta yang menggunakan nas-nas agama untuk menyesatkan kita. Tuan-tuan, cuba bayangkan hari ni orang-orang biasa, kalau orang awam dia tak baca banyak, dia pun kalah hujah. Cuba bayangkan kalau Dajjal datang nanti, yang mana hari ni mereka tak ada apa-apa pun, tak ada keajaiban pun yang mereka bawa. Mereka cuma bawa dalil-dalil yang mana mereka pulas dalil tu bagi betul ke belah mereka. Kalau betul dia kata Abu Bakar pakai hadis, pasal apa Abu Bakar bakar kita hadis? Ada 500 hadis yang Abu Bakar bakar. Tapi mujur tuan-tuan, ulama hadis ada mempertahankan agama ni. Maka bila kita semak riwayat-riwayat hadis tu, ulama hadis telah menyelamatkan kita apabila mereka bawa riwayat tu, mereka bawa dengan sanad supaya kita boleh semak sanad. Rupanya sanad itu dhaif. Kisah Abu Bakar tu tak sahih. Kisah Abu Bakar bakar kita hadis tu tak sahih. Bahkan sangat-sangat pelik dan ganjil. Sebab apa? Sebab dia kata dalam kisah tu Abu Bakar dia bakar kerana dia kata aku tak yakin
Mungkin lelaki yang menjadi perawi antara aku dengan Nabi, dia perantara. Aku rasa dia betul, dia amanah, tiba-tiba dia tak amanah. Dia tak baca hadis macam mana yang dia dengar daripada Nabi, dia baca aku yang macam lain. Maka Abu Bakar kata, aku tak yakin aku bakar. Sedangkan Abu Bakar ni orang kanan Nabi. Abu Bakar ni orang yang rapat dengan Nabi. Pasal apa bila nak baca hadis, nak dengar hadis, dengar daripada perantara? Sebab itu Nabi sebut, mereka akan bawa hadis-hadis. Ini ancaman besar kepada ahli sunnah. Maka sebab itu kita kena berhenti gaduh sama kita ni. Kembali kepada sunnah yang asal. Perkemaskan saf ahli sunnah. Kita kena berdepan dengan golongan-golongan yang membenci kepada sunnah. Mereka bawa hadis, mereka bawa ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tak bersedia tuan-tuan, akhirnya kita akan kalah hujah. Dan orang akan lihat mereka itu benar. Tambahan pula dia orang dana banyak. Dia orang kaya. Ada sponsor. Maka Nabi memberikan isyarat ini supaya kita bersedia. Sebab tu Nabi kata, gigit sunnah itu dengan geraham. Berpeganglah kamu dengan ahlul hadis. Seperti mana yang disebut oleh Imam Syafi'i, alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi sawaba. Kamu kena berpegang dengan ulama hadis. Imam Syafi'i juga ulama hadis. Pegang dengan ulama hadis kerana merekalah orang yang paling hampir dengan kebenaran. Tahu sumber dalam agama. Kita bukan suruh orang awam berijtihad, tak, paling tidak tahu sumber. Tahu rujukan. Bukan marah bila orang tanya mana sumber. Bila dia tanya mana sumber, maknanya dia ambil berat tentang agama. Bak makan pun orang tanya, beli mana ni? Takkan bak agama orang tak boleh tanya daripada mana? Dan Nabi pesan, Nabi kata mereka membaca hadis yang kamu dan ayah kamu tak pernah dengar. Jaga-jaga kamu dan jaga-jaga mereka. Boleh tuan? Saya tak larat nak lama, suara dah habis. Dah isyak belum? Saya buka soal jawab kalau ada dalam 15 minit. Komentar, kritikan, silakan.